Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh. Kita berada dalam siri ke-39 pada hari ini. Kita di bawah bab, di bawah tajuk al-adillah asy-syar'iyyah, adillatul ahkam, dalil-dalil hukum ataupun al-masadir asy-syar'iyyah, sumber-sumber hukum. Okey. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan bincangkan iaitu al-aslu. Al-aslu fi masyru'iyyatil 'uruf. Apa dia? Iaitu asal pada pensyariatan uruf yang sahih, uruf yang tepat. Okey. Tuan-tuan lihat, yang pertama kita datangkan ayat Al-Quranul Karim. Okey, pada suratul A'raf ayat ke-199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kamu terimalah kemaafan, kamu suruhlah kebaikan, berpaling daripada orang-orang yang jahil. Wa'mur bil 'urfi. 'Uruf ini ma ta'arafahu ahlul 'uqul as-salamah. Apa yang menjadi biasa, menjadi kebiasaan oleh ahlul 'uqul, orang yang mempunyai akal yang sempurna, akal yang normal, dan juga tabiat yang normal. Mimma taqtadihi dhurufun nas. Apa yang environment, keadaan manusia, persekitaran manusia nak, maka akal yang normal akan terbiasa dengan benda yang baik, benda yang biasa. Okey. Dia taklah mencacatkan environment. Okey. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpegang dengan satu perkara yang ma'ruf bainan nas, perkara yang biasa sesama manusia. Sebab benda biasa manusia tak nampak pelik, benda luar biasa tu nampak pelik. Jadi benda yang biasa ni yang Allah suruh. Okey. Benda yang uruf, yang adat, kebiasaan. Kerana an-niza', pertengkaran sesama manusia, an a'rafihi mu'adatihim fihi harajun azim wal haraj muntafin fi syariah. Perbalahan sesama manusia, itu adalah satu itu bukan adat, bukan kebiasaan tu. Itu satu perkara yang besar, yang luar biasa, yang satu kita panggil haraj azim, satu benda yang besar. Dia bukan benda yang biasa kalau perbalahan. Okey. Jadi mana dia bukan benda yang adat, benda yang uruf biasa. Kemudian yang kedua, kita lihat apa yang datang dalam Quran daripada beberapa ayat, yang di dalam ayat tersebut ada perkataan urf. Maksud daripada urfun adalah apa dia? Wa'mur bil 'urfi, iaitu bima ta'arafan nasu alaih, apa yang manusia biasa dengan perkara tersebut. Contoh yang lain dalam perkataan urfi ataupun ma'ruf, dalam suratul Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ke atas mauludilah, ke atas ayah, memberi rezeki kepada anak, memberi nafkah kepada anak, anak dan juga isteri lah, dengan cara yang baik. Wa 'alal mauludilah, mauludlah adalah ayah. Wajib kepada ayah memberi nafkah kepada siapa? Kepada isteri dia. Wajib memberi apa? Kiswatuhunna, kepada isteri dia, pakaian. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ma'ruf.
Ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni mana yang biasa. Pakaian yang biasa yang sesuai dengan dia. Kalau dia anak menteri, anak raja, yang sesuai dengan dia. Kalau dia anak orang-orang kampung, yang sesuai dengan dia. Okey. Jadi bersandarkan kepada ayat ini, ijma', bersandarkan daripada ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, pada ayat 233 suratul Baqarah. Bersandarkan dengan ayat ini, ijma' sebulat suara di kalangan ulama menyatakan wajib apa dia? Nafaqatul walad 'alal walid. Wajib memberi nafkah ayah kepada anak dia. Wajib ayah memberi nafkah kepada anak. Ijma' di kalangan ulama berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Okey. Dan memberi nafkah ayah kepada anak ni, bagaimana cara memberi nafkah? Iaitu mengikut al-urf, tanpa berlebih, tanpa kurang, yang mengikut kebiasaan. Kalau bagi nafkah sehari RM10, tak boleh nak beli apa? RM10. Makan pagi pun dah RM10 lah. Okey, jadi maksudnya memberi mengikut uruf, kebiasaan zaman, masa dan tempat. Okey, itu berdasarkan ayat Quran yang kita bacakan tadi. Jadi Al-Hafidh As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, dia kata apa? Telah meriwayatkannya oleh Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah daripada hadis Abi Wa'il an Ibn Mas'ud mauqufan, secara mauquf. Maksudnya ijma' di kalangan ulama itu adalah riwayat daripada Sakhawi, Al-Hafiz As-Sakhawi. Okey, ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan mauquf dan hasan. Okey, apa itu mauquf? Itu kena dalam term ni ada mauquf, ada apa lagi, maqta'. Okey, ada semua ini istilah-istilah mauquf. Kemudian apa lagi? Semua itu dalam term istilah mustalahul hadis. Okey. Kita lihat hadis mengenai pensyariatan uruf yang sahih daripada Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud ni, dia kata apa? Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Ini kita lihat di papan putih, ini perkataan yang masyhur. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ni masyhur lah di kalangan fuqaha. Apa dia? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Perkataan Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan, apa yang orang Islam melihatnya itu perkara yang baik, fahuwa 'indallahi hasanun, maka di sisi Allah juga itu perkara yang baik. Okey, sedikit pembetulan. Perkataan ini, perkataan Ibnu Mas'ud, dia adalah mauquf, perkataan sahabat, mauquf. Yang tadi tu ijma' di kalangan ulama yang menyatakan ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ijma' di kalangan ulama, ayah wajib memberi nafkah kepada anak bila ifrat wa tafrid, tanpa ifrat dan tafrid, mengikut uruf. Itu di dalam, bukan itu di dalam apa? Di dalam kitab Al-Jami'ul kitab Jami'ul Ahkam, kitab Imam Al-Qurtubi, kitab apa? Al-Jami'u
li ihkamil Quran, li ahkamil Quran, al-jami'u li ahkamil Quran. Karangan Imam Al-Qurtubi mengatakan ijma' di kalangan ulama berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 233 menyatakan wajib kepada ayah memberi nafkah kepada anak bihasabil uruf, mengikut uruf. Ini adalah mauquf, hadis mauquf. Okey. Kemudian apabila orang Islam lihat satu perkara itu baik, maka Allah Ta'ala, makna fahuwa indallah ya hasan, Allah Ta'ala mengakui benda itu adalah baik. Apabila orang-orang Islam melihat syai'an qabihan, sesuatu itu qabih, tak baik, maka Allah Ta'ala tak mengakui perkara tersebut sebagai benda yang baik, dia adalah benda yang tidak baik. Okey. Wa ma ra'ahul muslimuna hasanan. Ada ulama kata di sini ada dianggap sebagai ijma'. Ijma'. Apa ijma'? Sebulat suara di kalangan ulama. Ijma'. Ijma'. Okey. Wal 'uruf 'am, terkandung makna ijma'. Li'anna al-ijma' khas bi ahli al-ijtihad wal 'uruf yadkhulu fihi ahli al-isya' wa ghairuhum minal muslimin. Okey. Kita lihat wa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan. Okey, dianggap dia sebagai dianggap ia sebagai ijma'. Uruf am terkandung makna ijma', uruf yang am. Tuan-tuan lihat uruf am, al-uruf al-am, uruf secara umum. Secara umumnya dia adalah terkandung makna ijma'. Uruf secara umum ada mengandungi makna ijma'. Cumanya tuan-tuan perlu tahu, dalam bab perbincangan kita pada hari ini adalah bab apa? Bab uruf. Perbezaan dia al-uruf dan juga ijma'. Apa dia? Ijma' mestilah daripada sebulat suara di kalangan siapa? Di kalangan al-mujtahidun. Mujtahidun, para mujtahid. Macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Okey, al-uruf dia umum. Sama ada al-mujtahidun wa ghairuhum. Nampak ada al-mujtahidun wa ghairuhum dan selain mereka. Dia umum. Ijma' lebih spesifik kepada mujtahid. Okey. Kemudian kita lihat lagi wa min a'zamil adillah, dalil yang agung yang besar yang menunjukkan uruf sebagai dalil, syari' al-hakim, Allah Ta'ala qad ra'a a'raful a'rab. Allah Ta'ala meraihkan uruf orang Arab, uruf orang Arab yang baik. Seumpama iqraruhu anwa'an kathira, banyaklah, terutama dalam bab muamalat. Seumpama dalam bab al-bai' al-ijarah al-khaliyah minal mafasid. Tuan-tuan, agama Islam bukan agama yang baru. Dia satu agama yang mana orang-orang jahiliah dulu, orang-orang Arab zaman dahulu, kalau mereka buat satu kebaikan, Islam datang, maka Islam mengakui amalan tersebut. Aqarra al-Islam, mengakui, Islam mengakui amalan-amalan yang uruf yang baik. Aqarral islamu urfa, Islam mengakui agama Islam itu mengakui bi'urfi, uruf, dengan uruf al-Arab, Arab jahiliyah. Contoh dalam bab apa? Dalam bab al-muamalat. Dalam bab muamalat ni, apa-apa tak kira lah, sewaan ke pembelian ke, semua Islam datang, Islam teruskan saja apa yang orang Arab buat.
selagi mana muamalat tadi tidak terjebak dalam kancah riba dan juga pengkhianatan. Okey. Jadi maknanya uruf-uruf kebiasaan yang baik, adat yang baik, Islam akan jalankan, teruskan seperti biasa. Okey. Jadi berdasarkan kisah yang kita sebutkan, Islam meraihkan uruf orang Arab. Di sini kita nampak tak gambaran dia? Apa dia? Iaitu kita boleh nyatakan Islam meraihkan adat yang baik, uruf yang baik. Yang seperti mana kita bincangkan semalam, bai'u ta'ati. Jual beli, kita bagi duit, kita ambil barang, kita belah. Kita balik rumah naik kereta, kita tak sebut pun aku jual, aku beli, tak sebut. Dan bila mana benda tersebut manusia menganggap baik, maka Islam juga akan menganggap benda itu sebagai baik. Nampak? Selagi mana tidak mengandungi unsur-unsur pengkhianatan di dalam akad jual beli tersebut. Nah, kemudian uruf orang jahiliah yang fasid, yang rosak, yang tak baik, maka Islam telah batalkan, telah hapuskan hapuskan apa? Adat yang tak baik tersebut. Contoh apa adat yang tak baik? Adat baik pun banyak. Orang Arab jahiliah adat yang tak baik pun banyak. Apa di antaranya? Di antaranya apa dia? Adamu tauris, tidak memberi harta pusaka, harta pewarisan lin nisa, kepada perempuan. Orang perempuan tak boleh terima harta pusaka, tak layak. Ini i'tiqad zaman jahiliah. Islam datang, Islam cancelkan, algha, telah melaghakan hukum tersebut. Lelaki pun berhak, perempuan pun berhak hak harta pusaka. Cuma perempuan dapat portion yang lebih sedikit berbanding lelaki-lelaki. Okey. Kemudian apa lagi? Bila mana orang jahiliah tak bagi harta hak pusaka kepada perempuan, datang Islam, Islam bagi. Nak betulkan. Betulkan apa? Uruf orang Arab jahiliah. Kemudian seperti itu juga Islam membatalkan uruf anak angkat. Anak angkat, ambil anak orang, jadikan anak sendiri, binkan dengan anak situ, salah. Tak boleh. Menjaga anak angkat satu perkara yang baik, menjaga, memelihara, memberi makan, tetapi tidak boleh dinasabkan dengan seperti anak kita sendiri. Kita buat macam anak kita sendiri, bin kepada diri kita, tak boleh. Uruf tersebut dibatalkan. Islam datang batal. Makan riba, sistem riba, minum arak, itu semua Islam datang, Islam hapuskan. Okey. Perkara ini disebut, contoh-contoh ni semua disebut dalam kitab Abdul Karim Zaidan, dalam kitab Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Okey. Kemudian ulama sesungguhnya tak, uruf kita dah bincang. Kena refer balik pengajian kita semalam. Ada soalan dalam Facebook kita, live kita pada hari ini. Terus refer kepada pengajian kita semalam, dan kita akan bincang juga selepas ini. Kita akan jumpa contoh tu sekali lagi. Tak perlu saya huraikan sekarang ni. Okey. Kemudian kita lihat antara syarat. Ulama-ulama meletakkan syarat untuk beramal dengan uruf di dalam pensyariatan. Makna uruf ni bolehlah kita jadikan dia sebagai satu dalil. Uruf boleh jadi sebagai satu masdar, sumber hukum. Tapi ada dua syarat lah. Al-uruf, boleh tak dia dijadikan sebagai sumber hukum seperti qiyas, seperti masalih mursalah, istihsan, hukumnya boleh, tetapi dengan syarat
pertama dan kedua. Syarat yang pertama, hendaklah uruf tersebut tidak bercanggahan dengan nas, sama ada Al-Quran, teks Al-Quran ataupun hadis. Tak bercanggahan dengan apa? Dengan apa yang Allah nak, apa yang Rasul nak. Okey. Pendek kata, tak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, jadilah uruf tersebut dipanggil muttaridan. Muttarid ataupun kita panggil apa? Muttaridan ataupun apa? Mustamirran. Okey? Ataupun mustamirran. Mana berterusan adat tadi. Dia tak pupus. Berterusan. Jadi umum, muttarid, umum. Okey Jadi berdasarkan yang pertama, tak bertentangan dengan nas. Daripada sini kita dah dapat boleh pecahkan dua, tak bertentangan dengan nas. Bila mana apa uruf secocok dengan nas, maka dia akan jadi apa? Akan jadi uruf sahih. Uruf sahih. Kalau uruf dia tidak secocok dengan nas, berlawanan dengan nas, dia akan jadi uruf fasid. Nampak tak? Okey. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa maksud muttaridan? Uruf tersebut diamalkan berterusan. Pada kebanyakan situasi diamalkan, bukan maknanya jarang-jarang diamalkan. Sebab itu dalam kaedah fiqhiyah ada disebut mengenai dengan kita bincangkan semalam al-adah muhakkamah. Apa al-adah muhakkamah? Adat boleh dijadikan sebagai hukum. Okey. Innama tu'tabarul adah. Kita kata hanya sahaja di'atibar adat. Innama hanya sahaja tu'tabaru, tu'tabarul adatu, hanya sahaja di'atibar, diambil kira adat tadi, uruf ini. Bila diambil kira? Bila idza ittaradat aw ghalabat. Idza ittaradat. Okey. Ataupun aw ghalabat. Ghalib selalu guna. Okey. Nampak tak? Jadi maksudnya, bagaimana yang dimaksudkan muttarid ini? Diiktibar adat ini bila mana diittaradat, dia umum, bukan untuk personal, umum, dan au ghalabat selalu digunakan. Makna lebih kurang samalah. Sebab itu ada satu kaedah fiqhiyah menyebutkan al-ibratu lil ghalib asy-syai'u la lin nadiru. Apa dia? Kaedah yang masyhur. Nampak tulisan al-ibratu, ibrah, al-ibratu lil ghalibi. Apa dia? Asy-syai'u. La an-nadiru. Nampak? Okey. Al-ibratu lil ghalibi asy-syai'u la lin-nadiri, la lin-nadiri. La lin-nadiri. Okey. Maksudnya yang diambil kira diiktibar ghalib. Ni ghalib ni. Ghalabat. Ghalib. Kebiasaan itu adalah syai' yang tersebar umum. La lin-nadir, bukan situasi terpencil. Al-ibratu lil ghalib asy-syai'u la lin-nadiri. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat okey, berdasarkan
kepada syarat yang kita sebutkan ini, syarat yang kedua ini, ada perbezaan antara uruf dan juga ijma'. Seperti yang kita sebutkan tadi, ijma' ittifaq al-mujtahidin, sebulat suara di kalangan ulama yang mujtahid mengenai satu masalah, jawapannya seperti ini. Itu ijma'. Uruf maksudnya majmu'ah minan nas, bukan mujtahid, majmu'atun minan nas, satu jemaah di kalangan manusia, melakukan satu perkara mushtarakan bersama-sama, fasara urfan lahum, jadi menjadi uruf, manusia biasa buat. Jadi ijma' dengan uruf mana lebih kuat? Ijma' aqwa minal uruf. Ijma' lebih kuat lah daripada siapa? Daripada uruf. Bukan kuat sikit, memang kuat banyak, memang jauh beza antara uruf dan juga ijma'. Okey. Kerana ijma' ni ittifaq mujtahid, bukan ittifaq orang biasa. Okey. Tuan-tuan lihat dalam kitab Abdul Karim Zaidan Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh. Okey, sekarang kita lihat perbahasan yang ketiga. Perbahasan yang ketiga iaitu mengenai aqsam al-uruf. Okey. Kita sebenarnya hampir ke penghujung dalam pengajian usulul fiqh, sebab kita di bawah bab al-adillah syar'iyyah, antara yang akhir lah, bab yang akhir. Kita lihat al-uruf, aqsam. Aqsam ni maksud apa? Jenis, types of apa kita, bab kita al-uruf. Okey. Aqsamul uruf, pembahagian uruf. Bahagian dia ada dua. Satu dipanggil apa? Dipanggil uruf khas, al-urful khas. Satu lagi al-urful am. Apa itu uruf khas dan juga uruf am? Ini yang kita nak bincangkan. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat bila sebut tentang uruf am, dia adalah uruf yang mana manusia berkongsi sama. Manusia sama pada semua negara Islam, ala ikhtilafi azminatihim, walaupun berbeza pada masanya, bi'ah, environment berbeza, budaya, culture berbeza, walaupun budaya, walaupun environment, masa yang berbeza, tetapi semua negara Islam menggunakan konsep yang sama. Itu dipanggil sebagai uruf am. Contoh seperti apa? Seperti mana aqdul istisna. Okey, maka ulama-ulama Hanafi, ulama fiqh Hanafi menyatakan hukumnya mengharuskan akad ini kerana jiryanul uruf birragmi min, walaupun asalnya bai' menjual ma laisa indal insan mamnu'. Okey. Kadzalika misal ta'arufun ala dukhulil hammam, masuk bilik air, masuk tandas tanpa menentukan tempoh dan juga kadar air yang digunakan. Okey, tuan-tuan, kita lihat dalam bab yang kita nak bincangkan umum. Kita ambil nombor dulu, umum. Apa dia? Iaitu aqdul istisna. Apa itu akad istisna? Tuan-tuan cari dalam fiqh mazhab Syafi'i, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i memang tak jumpa lah. Memang tak jumpa. Tuan-tuan cari dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, aqdul istisna tak jumpa. Sebab mazhab Syafi'i antara tak setuju aqdul istisna. Sebab apa? Aqdul istisna ni adalah menjual. Dia apa dia ni? Bai' menjual. Menjual apa? Ma laisa indahu. Menjual suatu benda yang dia tak ada di sisinya. Ma laisa indahu, sesuatu yang tidak ada di sisinya. Jadi menjual sesuatu yang tak ada di sisinya, mazhab Syafi'i tak sah.
tuan-tuan nak jual apa? Nak jual burung. Tapi burung kat mana? Dekat dah terbang dah. Tak tahu balik bila. Minggu depan ke bulan depan tak balik langsung. Tak boleh lah. Nak jual mesti benda tu ada kat kita. Nak jual burung, burung ada di sini. Dalam sangkar ni kita jual. Itu mana barulah kita nampak ada di sisi kita. Ni tak ada. Memang tak sah lah jual benda begitu. Okey. Jadi mazhab Syafi'i tak setuju dengan aqdul istisna ni. Cuma mazhab Hanafi menyatakan aqdul istisna hukumnya apa? Jaiz, harus. Macam mana mazhab Hanafi kata harus, sedangkan dia adalah bai' ma laisa indahu, sesuatu yang dia tak ada, dia jual, macam mana boleh kata sah? Di sinilah mazhab Hanafi menyatakan kerana jiryanul uruf, jiryan al-uruf, uruf berjalan. Kebanyakan manusia memang perlukan kepada aqdul istisna. Apa akad istisna tu? Akad istisna ni, saya pergi kedai, saya kata dekat dia, tolong buatkan saya baju. Barang saya tak bagi, baju ni saya tak bagi pun. Kain saya tak bagi. Kain daripada dia, upah tenaga pun daripada dia. Saya suruh orang buat rumah, aqdul istisna, buat rumah. Sama juga. Saya tak kata okey kamu buat je, barang saya sediakan. Tak, barang pun dia, tenaga buat pun dia, semua dia. Itu aqdul istisna. Kalaulah kita menggunakan mazhab Syafi'i dalam masalah contemporary sekarang, amat merumitkan untuk aqdul istisna. Jadi kerana jiryanul uruf, manusia memang perlu dan berhajat kepada benda ni. Ulama Hanafi menyatakan hukumnya adalah harus. Okey, hukumnya adalah harus. Ini dipanggil sebagai al-urful am. Tak kira lah di negara Arab ke dia, di negara Malaysia ke dia, di negara Indonesia ke, tetap aqdul istisna ini adalah dibolehkan kerana mengikut kepada uruf, atas dasar jiryanul uruf, kebiasaan manusia. Nampak jelas? Atas dasar apa? Jiryanul uruf, kebiasaan manusia. Okey, itu contoh pertama, itu umum. Yang contoh yang kedua adalah dukhulul hammam, masuk bilik air. Dukhulul hammam, masuk bilik air, masuk tandas. Al-mirhal, tandas. Masuk bilik air ni tuan-tuan, kita tak tahu berapa lama tempoh dia duduk dalam bilik air. Air yang digunakan berapa banyak. Okey. Jadi ulama menyatakan walaupun tak tahu sah, sebab dia mengikut uruf. Sebab apa mengikut uruf? Sebab kebiasaan manusia, takkanlah nak bagi toilet nak guna air free, mestilah bayar. Kalau dia guna banyak tak apalah, sebab itu adalah uruf manusia, jiryanul uruf, manusia perlu. Takkan nak bagi toilet macam kita dekat negara Cina, pergi dekat mana, tepi bangunan, kencing tepi bangunan, tepi dinding, tak boleh. Jadi itu adalah uruf. Jadi bila uruf, maka dibenarkan untuk mengambil upah. Tak kira lah, walaupun kita tak tahu berapa lama dia duduk dalam bilik air, sebab itu adalah uruf manusia. Ini sebenarnya kita dah bincangkan sebelum ini dalam bab apa? Al-istihsan bil ijma'. Ijma' di kalangan ulama kuat tu, ijma'. Sebulat suara di kalangan ulama mujtahid, iaitu memasuki tandas tanpa diketahui berapa lama dia masuk. 10 minit ke, setengah jam ke, berapa banyak kadar air yang digunakan. Itu adalah al-ijma' bil istihsan, al-istihsan bil ijma' yang kita bincangkan sebelum ni. Ada istihsan bil Quran, istihsan bil hadis, istihsan bil uruf, istihsan bi al-ijma'. Salah satunya adalah istihsan bil ijma' di sini. Okey. Sekarang kita nak bincangkan lagi pembahagian uruf ini pada khas, lebih spesifik. Apa maksudnya uruf yang mana khusus dengan sesuatu negara? Dia tak umum. Macam ni, masuk tandas di mana-mana negara pun sama. Mana ada negara yang menyatakan masuk toilet hanya dibenarkan 5 minit, kemudian keluar. Air yang diberikan hanya satu gayung.
Tak ada. Buka paip gunalah. Itu panggil am. Yang khas ni dia spesifik pada sesebuah negara, bukan semua. Apa dia? Seperti mana ta'aruf at-tujjar fi ba'd al-bilad ala tasjil ad-duyun fi daftar khas min ghairi ishhad. Seperti mana menjadi uruf peniaga-peniaga pada sebahagian negara, dia kena daftar dulu, buat pendaftaran registration. Okey, mungkin dalam sistem kena senaraikan apa syarikat dia, apa company dia, nama apa semua, macam SSM lah. Kemudian didaftarkan dalam sistem tersebut tanpa ada saksi. Sepatutnya kena saksi, tanpa ada saksi. Tak apa, sebab apa tanpa ada saksi? Sebab itu adalah urf khas, sesebahagian negara buat begitu. Okey, imsahu. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ini masih lagi dalam pembahagian uruf. Okey, sebenarnya uruf ni kita boleh lihat dalam sudut yang lebih spesifik, lebih mikro, lebih kecil. Uruf ni sebenarnya banyak. Di antaranya ada uruf yang am dan khas yang saya bincangkan tadi. Ada juga uruf yang dipanggil uruf qaul dan amal. Fi'il dan amal, fi'il dan qaul, perbuatan dan perkataan. Ada uruf yang berbentuk sahih dan berbentuk fasid. Semua ni kita akan bincang insya-Allah pada hari ini, iaitu kita akan habiskan pada hari ini juga bab uruf sebelum kita masuk dalam bab yang lebih panjang dalam dalil yang ke-9, iaitu syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita, adakah boleh dijadikan dalil ataupun tidak. Kita habiskan bab uruf dahulu, hanya berbaki dalam 10 ke 15 minit sahaja lagi. Okey, mengenai dengan uruf, kita lihat dahulu uruf ini. Kita nak bincang ada duanya untuk sebelum kita masuk lebih panjang lah. Kita kata uruf amali, iaitu fi'li, uruf fi'il, dan juga uruf qaul, perkataan. Okey, kita lihat uruf di papan putih. Okey, uruf dipanggil sebagai uruf al-amal ataupun fi'il lah, perbuatan al-fi'il. Satu lagi al-qaul, perkataan. Huruf fi'il ni saya bagi contoh seperti mana yang semalam. Tuan-tuan beli barang, nak beli marker je, marker pen, bagi duit berapa ringgit? RM3.50. Bagi RM3.50, tunjuk dia marker, tuan-tuan ambil, balik, dia ambil duit, tak kata apa pun, saya jual, saya beli, tak apa. Sebab apa? Menunjukkan uruf terima benda tu. Itu dipanggilkan sebagai fi'il. Tuan-tuan datang rumah orang, datang rumah seseorang, dihidangkan makanan, dia tak suruh makan pun, dihidangkan, letak depan meja, dekat ruang tamu, letak ke depan tuan-tuan, tuan-tuan duduk atas kursi, dia sibuk cakap telefon, urusan ni urusan, sibuk cakap telefon kat setengah jam. Makanan tu nak boleh makan, tak boleh makan. Itu kita panggil uruf al-fi'il, amal. Bila diangkat makanan letak depan kita, dia tak sebut pun mulut suruh makan, jadi maksud dia memberi keizinan kepada kita, kita makan, tak perlu minta izin kat dia. Nampak tak? Itulah nak bagi tahu, dia letak hidangan depan kita tu seolah-olah itulah izin daripada dia supaya kita makan, walaupun mulut tak sebut. Itu dipanggil fi'il, uruf fi'il. Macam mana kita nak tahu uruf fi'il ni? Itu kebiasaan kita. Tuan-tuan pergi rumah, orang hidang TO semua, tiba-tiba anak dia menangis kat dalam bilik, dia pun pergilah pujuk anak dia, semua menangis. Tuan-tuan duduk kat luar setengah jam, air dah sejuk lah tu, dia buat teh tarik, dia pun dah sejuk lah. Takkan tuan-tuan nak biar sampai beku air tu? Jadi tuan-tuan minum tengah panas-panas. Okey, itu dipanggil uruf, kebiasaannya begitulah. Okey, dianggap baik benda tu. Bukan dia anggap tak baik, dia tak minta izin, macam mana boleh anggap baik?
Bukan kira minta izin, dia letak itu makanan di hadapan tuan-tuan di ruang tamu, itulah izin. Nampak tak? Itu uruf fi'al. Satu lagi yang uruf qaul. Apa itu uruf qaul? Perkataan lah. Jadi perkataan ni dia tak bermakna yuridu biha makna khassan ghaira madluliha al-lughawiyyah. Dia nak makna khusus, spesifik lagi, bukan makna segi bahasa, language, bukan. Contoh macam mana ya? Ialah bila tuan-tuan sebut solat, sembahyang. Sembahyang tu makna apa? Sembahyang tu makna sudut bahasanya, lughahnya, doa. Sembahyang, doa. Bukan. Sembahyang makna sembahyang ada rukuk, ada sujud, ada niat, ada takbir. Itulah dia sembahyang. Nampak tak? Walaupun uruf al-qaul, uruf perkataan ni, sembahyang tu makna bahasanya doa, tapi tak digunakan doa, digunakan makna sembahyang tu makna dimulakan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Nampak? Begitulah juga dengan perkataan apa? Dengan perkataan al-walad. Tuan-tuan nampak al-walad? Dalam Quran, bila sebut al-walad dalam bab pembahagian harta pusaka, makna dia boleh dua. Sama ada anak tersebut, laki pun dipanggil walad, perempuan pun dipanggil walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walad ni anak laki perempuan, dua-dua boleh, tak kira lah anak laki pun dipanggil walad, anak perempuan pun dipanggil walad. Ini dari sudut bahasa. Dari sudut apa? Bahasa. Okey. Cuma uruf manusia, tuan-tuan pergi negara Arab, dia akan tanya, "Indakal walad?" Kamu ada walad? Kamu ada anak ke tak? Makna kamu ada anak ke tak? Maksudnya walad tu anak laki ke perempuan? Ke anak umum? Tidak. Bila sebut tentang walad, orang Arab sebut walad adalah untuk anak lelaki. Nampak? Jadi bila orang Arab tanya, adakah di sisi kamu indakal walad? Adakah di sisi kamu ada anak lelaki? Jangan kita kata ya. Sebab walad ni bukan maksudnya anak umum, lelaki dan perempuan. Arab dia tak masukkan dari sudut bahasa. Dia mahmulkan, meletakkan makna walad di atas uruf. Uruf makna al-walad untuk anak lelaki. Jelas anak perempuan dia bagi bintun. Bintun. Okey. Jelas. Satu lagi perkataan laham. Al-laham. Laham ni maknanya apa? Maknanya dia ada satu perkataan lakham. Di Hadramaut masyhur al-lakham. Dia macam ikan tongkol lah, lakham, macam tu lah. Laham. Laham ni apa? Laham tu daging. Cuma bila sebut dari sudut bahasa, isi daging, tak kira daging daripada ikan, daging daripada lembu ke apa, itu dipanggil laham. Apa ayat? Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna min. Nampak? Lahman tariya, daging yang segar. Apa daging segar? Maksud daging ni adalah ikan, as-samak, daging ikan. Cuma dalam uruf, penggunaan uruf kita, kita tak kata daging ni ikan. Ikan lah. Kita kalau isi ikan, kita panggil isi ikan, tak sebut daging ikan. Jadi laham ni untuk apa? Lembu, kerbau, kambing. Itu laham. Nampak? Makna penggunaan uruf lebih terpakai berbanding penggunaan bahasa, language. Okey. Dan kita bincangkan juga tadi, dalam uruf ini dia ada dipanggil sahih dan juga fasid. Okey. Dia dipanggil apa? Sahih dan fasid. Uruf yang sahih, uruf yang fasid. Yang sahih makna apa? Yang tak bertentangan dengan nas Al-Quran dan juga hadis. Tidak bertentangan dengan syariat. Okey. Contohnya seperti mana uruf wakafkan sebahagian
kita panggil apa, wakafkan kepada manusia, wakafkan ba'dul manqulat, benda-benda yang boleh bergerak. Macam kitab, kita wakafkan kitab, wakafkan Quran. Taqdimu ba'dul mahar, mengutamakan sebahagian mahar dan melewatkan dan juga berhutang dengan sebahagian yang lain. Okey, itu tak bertentangan dengan syariat. Okey, tak bertentangan dengan syariat. Okey, kita lihat contoh apa saya bagi tahu tadi. Contohnya waqful manqul. Ini pun kita dah bincang sebenarnya tuan-tuan di dalam bab apa tu? Di dalam bab al-istihsan bil uruf. Al-istihsan bil uruf. Maknanya asalnya wakaf ni untuk benda yang matilah. Tanah, benda tak boleh bergerak, tanah. Okey. Tapi tiba-tiba wakafkan benda boleh bergerak, al-manqul. Wakafkan kerusi, wakafkan kipas, wakafkan benda boleh bergerak, meja. Jadi itu semua adalah al-istihsan bil uruf. Wakaf untuk benda manqul ni boleh, hukumnya sahih, sah. Sebab apa sah? Sebab tak ada pun Quran larang, tak ada pun hadis larang. Okey. Hukum mahar, bayar mahar. Sebahagian, separuh cash, mahar, mas kahwin. Separuh lagi hutang, bayar nanti. Boleh, boleh. Quran tak larang pun, hadis tak larang. Yang penting bayarlah, jangan tak bayar. Cuma dari segi undang-undang adalah kena tengok baliklah segi undang-undang. Dia kena tulis time nikah, tulis berapa akad ni, berapa mas kahwin, dan kena tunjuk di hadapan qadi ataupun juru nikah. Okey. Fasid ni apa? Fasid ni yang bertentangan dengan nas Quran atau hadis. Contohnya seperti sebahagian akad yang mempunyai riba. Okey. Yang syariat larang lah. Contohnya jual beli. Jual beli al-bai' boleh, harus. Tapi fihi, jual beli yang di dalamnya, di dalam jual beli tadi ada ar-riba, maka hukumnya haram. Sebab bertentangan dengan nas. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat wadhaif al-uruf. Apa itu wadhaif? Wadhaif dipanggil sebagai function. Function uruf ni. Uruf diiktibar sebagai furu' fiqhiyah kerana ada kaedah yang menyebut al-adatu muhakkamatun. Adat boleh dijadikan sebagai hukum. Berdasarkan kaedah inilah ulama-ulama fiqh telah membina banyak, membuat banyak hukum hakam dalam bab ibadat, dalam bab muamalat berdasarkan kaedah fiqhiyah, al-qaedah al-fiqhiyah, al-adatu muhakkamatun. Imsahu. Okey. Uruf ini tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, dalam diiktibar pada menafsirkan lafaz, sama ada lafaz yang datang dalam nas ataupun selain daripada nas. Ataupun dhabit yang mudahnya. Apa dhabit yang mudah? Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-uruf. Ini juga termasuk dalam, ini juga kaedah fiqhiyah. Tuan-tuan lihat dalam mabadi awaliyah ada disebut perkataan ni, kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-uruf. Apa dia tu? Tuan-tuan lihat. Kullu ma warada bihi syar'u kullu ma warada bihi syar'u, okey, wala mutlaqan, secara mutlak, okey, mutlaqan. Kemudian wala dhabita lahu fi wala fil lughah
Kemudian apa yurja'u fihi ila al-uruf. Yurja'u fihi ila al-uruf. Nampak kullu, setiap ma warada bi syar'u, apa yang datang dalam syarak, tak kira Quran ataupun hadis, mutlaqan, datang tu nak highlightkan secara mutlak, dia tak ada qaid, tak ada syarat apa, datang mutlak. Wala dhabita lahu fi, tidak ada dhabit, syarat, qaid dan sebagainya pada apa yang syarak datangkan. Wala fil lughah, tak ada juga dari segi lughah. Maka macam mana kembalikan yurja' fihi lil uruf, tengok kepada uruf, tengok kepada uruf. Nampak? Contoh macam apa ya? Contoh macam contohnya kita nak bagi tahu contoh seperti mana haid. Haid ni ada yang ulama kata sehari semalam, 7 hari. Ada kata 14 hari contoh. 15 hari. Jadi macam mana ni? Jadi kita lihat kepada mengikut uruf. Mereka tak ada Quran, tak ada Quran, tak ada dalil daripada Quran dan juga hadis menyatakan berapa hari. Semua merujuk kepada uruf. Imam Syafi'i buat kajian dan lihat kepada uruf pada ketika itu. Berapa banyak? Berapakah sedikit tempoh haid? Berapakah banyak, paling banyak darah haid dalam berapa hari? Kemudian berapakah kebiasaannya perempuan haid? Tak sempat kita nak habiskan pada hari ini tuan-tuan semuanya sekali. Ada baki sikit lagi. Tapi insya-Allah taala kita akan bertemu esok dalam bab uruf. Ada baki sedikit lagi, masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita bertemu esok. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share untuk memanfaatkan pengajian kita pada tekan butang share untuk memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan juga yang terlepas mengikuti siaran langsung kita pada hari ini dan juga pada hari-hari yang lalu, boleh terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah admin dah sediakan playlist, tuan-tuan boleh tekan di sana untuk melihat kembali pengajian kita yang telah lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.